Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar lagi pendidikan Islam. Mata pelajaran pendidikan Islam. Pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat bidang Al-Quran. Bidang apa murid-murid? Bidang Al-Quran. Jadi apa khabar kamu semua pada pagi ini? Saya harap kamu semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah sekolah kita tak lama lagi akan dibuka lah, mengikut pembukaan sekolah ni mengikut kumpulan. Jadi saya harap kamu semua dah buatlah kerja-kerja yang saya beri sebelum ini, mengikut PDPR sebelum ini. Kita telah pelajari banyak perkara mengikut buku teks ni dan buku latihan, buku teks dan buku latihan. Jadi sempena tak lama lagi sekolah akan dibuka, tak tahu bila lagi. Saya harap kamu semua dapat membuat kerja-kerja yang ustaz telah berikan kepada kamu, dan bila buka sekolah nanti ustaz akan menyemak buku-buku kamu, tapi tak tahu lagi bila nak dibuka sekolah ni. Okay, jadi pada pagi ini sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat sedikit tajuk bidang Al-Quran di muka surat 39. Muka surat 39. Muka surat 39. Jadi yang mana belum baca Al-Quran lagi, yang masih baca Iqra', kamu pun kena belajar juga kerana satu hari nanti kamu akan masuk mengaji Al-Quran ni. Masuk mengaji Al-Quran. Walaupun sekarang ni kamu masih baca Iqra', tetapi ustaz nak kamu lebih advance lagi, cepat. Jangan kita melambat-lambatkan baca Iqra'. Minggu ni baca Iqra' 3, minggu depan Iqra' 3, minggu depan lagi pun Iqra' 3, minggu depan sekali lagi Iqra' 3. Tak boleh kita kena ada peningkatan. Tak boleh sampai 3-4 bulan Iqra' 3, mesti ada peningkatan. Saya tengok ada kawan-kawan kita yang cepat dia meningkat. Minggu ni macam contohlah Iqra' 4, minggu depan ustaz cek, Iqra' 5 dah naik dah. Macam tu bagus, ada peningkatan. Jadi ustaz harap kamu semua duduk di rumah, kamu belajar adalah dengan ibu dan ayah kamu. Kalau ada kakak, minta tolong kakak tolong tengok. Ada abang pun minta tolong abang tolong tengok-tengokkan. Sekarang ni medium belajar, murid-murid boleh belajar melalui internet, tengok YouTube, tengok Facebook dan sebagainya. Okay, jadi saya harap kamu semua dapat membaca Al-Quran dengan cepat selepas ni. Yang Iqra' 6 tu sikit masa lagi dia akan masuk Al-Quran. Jadi hari ini kita nak tengok sedikit mata pelajaran di dalam Al-Quran ini, iaitu kenali tanda waqaf. Kenali tanda waqaf. Jadi saya harap kamu semua boleh buka buku teks di muka surat 39 ya murid-murid, muka surat 39. Baik murid-murid, pada minggu ini kita akan melihat satu tajuk, iaitu kenali tanda waqaf. Kenali tanda waqaf. Apa maksud kenali? Kenali ni maksudnya kita nak mengenal ataupun kita nak tahu. Kita nak tahu tanda ni maksudnya simbol. Nak tahu simbol-simbol waqafa. Waqaf. Ngafa jadi qaf. Waqaf. Waqaf maksudnya berhenti. BER HENTIT, berhenti. Kenali ni maksudnya kita hendak tahu, hendak hendak tahu, tan dalih dah tanda ni simbol. Hendak tahu simbol berhenti. Banyak simbol. Kalau dalam rumah ustaz ni ada, tengok ni simbol apa ni? Ni simbol volume. Dia macam ni. Kalau macam ni maksudnya nak menaikkan suara. Pusing belah ni menaikkan suara. Pusing belah sana nak menurunkan suara, speaker. Kalau simbol komputer pula kamu tengok ni. Kalau ada tanda macam ni, nak panah macam ni simbol enter.
Kalau ada tanda macam ni, simbol shift. Nak tukar huruf nah, besar huruf kecil apa semua. Ni simbol anak panah. Banyak simbol lah. Tapi dalam Quran pun ada agak simbol dia. Inilah simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Kenali tanda wakaf, kenali tanda berhenti. Hari ni kita akan belajar cara nak berhenti. Kita baca, kita nak baca terus ke? Ataupun kita nak berhenti sat ke? Ataupun macam mana? Okey, kamu tengok. Sekarang tengok, ada lampu isyarat nah. Kamu lihat ada lampu isyarat. Merah, tanda berhenti. Mesti kena berhenti. Ni semua ni warna merah. Kena berhenti. Nak jumpa simbol ni kena berhenti. Lepas tu lampu isyarat warna kuning. Kamu biasa tengok kan lampu isyarat kan? Di atas jalan raya. Kalau kuning ni maksudnya apa? Maksudnya kita bersedia untuk berhenti. Kita berhenti. Okay. Hijau. Kalau warna hijau pula, simbol dia macam ni. Kita kena teruskan bacaan kita, kena teruskan jalan kita. Kalau hijau ni, kalau kita bawa motor, bawa kereta, mak ayah kamu akan jalan. Tapi kalau kuning dia kena bersedia untuk berhenti. Kalau warna merah kena berhenti. Jadi warna hijau ni, simbol warna hijau ni ada dua je ni nah. Lam alif dengan sad lam ni nah. Okey, saat ni Ustaz akan ceritakan satu persatu. Jadi waqaf ni adalah satu tajuk besar dia. Satu tajuk besar dia. Waqaf ni tajuk besar dia, iaitu berhenti. Macam mana kita nak memberhentikan, cara kita nak berhenti dalam ayat-ayat tertentu dalam Quran. Kalau kita baca terus jadi tak larat kan. Maksudnya berhenti ni maksudnya ada maknanya tertentu nah. Maksud waqaf ni kena berhenti. Macam contoh ayat ni Ustaz tulis nah, saya SSA saya MIM minum. SUSU susu. LEM lem biubu lembu. DIEDA LAM lam dalam. BOBO TOL tol botol. Nak baca macam mana ni? Saya minum susu lembu dalam botol. Okey, macam itu betul kan? Kalau orang tak baca dia akan berhenti je ni. Saya minum susu. Dia berhenti dekat ni. Lembu dalam botol. Betul ke? Tak boleh kan? Kita mesti baca straight. Kena sambung ni. Tak ni jangan berhenti. Tak ni kena sambung terus. Kalau orang tak baca dia berkata saya minum susu. Lembu dalam botol. Ada tak lembu dalam botol? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kita kena baca terus. Kalau kamu baca saya minum susu, lembu dalam botol, maksudnya lembu tu duduk dalam botol. Dalam botol minuman. Salah. Cara bacanya ialah saya minum susu lembu dalam botol. Susu lembu tu dalam botol. Bukan lembu tu duduk dalam botol. Tu maksud dia. Nak baca Al-Quran pun macam tu. Kita nak baca kena tahu tak mana nak kena berhenti. Kalau tidak dia boleh memberi makna yang bermaksud lain lah. Macam saya minum susu, berhenti tang ni, lembu dalam botol. Salah. Siapa baca yang macam tu salah lah. Dia maksud lain. Saya minum susu. Lepas tu lembu dalam botol. Salah lah. Kita mesti baca saya minum susu lembu dalam botol. Itu baru betul. Jadi kita tengoklah Al-Quran pun. Okay, yang pertama, mim. Simbol yang pertama adalah simbol mim. Lazim. Mim ni maksudnya lazim. Mim ni maksudnya apa? Lazim. Lazim barabar hanun hen tayati berhenti. Lazim berhenti, mesti berhenti. Kena berhenti. Contohnya macam ni ayat dia. Wan yang jadi wan nasara. Ngawa dia au liya. Kena berhenti. Bila jumpa mim ni kena berhenti. Jangan baca auliya. Kena berhenti. Auliya. Ya dengan hamzah jadi ya. Panjang lah. Panjang. Bila nak berhenti jadi panjang lah. Jadi ma'arif di sini. Jadi kena panjang. Ada huruf mat ni. Ada tanda macam ni kena panjang. Auliya. Surah Al-Ma'idah. Ayat 51. Kamu boleh buka surah Al-Ma'idah. Ayat 51. Siapa yang ada Al-Quran. Boleh buka. Kena berhenti di sini. Wan nasara. Ikut. Wan nasara. Auliya. Okay, cuba buka Al-Quran. Muka surat 117. Muka surat 117. Jumpa dah ni nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Ustaz. Ni kena berhenti di sini. Wan nasara awliya. Okey, baru sambung balik. Ba'duhum, ambil sini ba'duhum Wan nasara awliya. Ba'duhum. Jadi kena berhenti di sini, wajib berhenti. Siapa yang tak tahu dia baca sambung. Siapa sambung terus salah. Jangan baca
Dia boleh baca tapi salah lah. Awliya ba'duhum. Salah lah. Maksudnya mim ni maksudnya lazim. Lazim berhenti. Mim maksud apa? Lazim berhenti. Lazim ni mesti berhenti. Selalu berhenti. Wan nasara awliya. Jumpa huruf mim ni kena berhenti. Ba'duhum awliya ba'. Baru sambung balik. Jadi boleh buka Al-Quran. Muka surat 117. Cuba tengok. Ayat yang ke-51. Ayat 51. Surah Al-Ma'idah. Muka surat 117. Ayat ke-51. Boleh rujuk, boleh baca. Jadi simbol yang pertama. Ada mim kecil atas ni. Maksud dia kena berhenti. Simbol yang kedua ada qaf. Lepas tu ada huruf lam alif. Lam ni maksud dia aula. Aula ni maksudnya sebaik-baiknya. Qaf ni waqaf. Waqaf maksudnya berhenti. Waqaf ni maksudnya waqaf. Waqaf. Lam ya ni maksudnya aula. Aula. Dia ambil macam tu. Dia sambung. Dia sambung qaf dengan la ni. Dia sambung qaf dengan aula. Aula ni maksudnya sebaik-baiknya. Maksudnya qaf dengan lam ni maksudnya lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Contoh ayatnya di sini. Ini simbol dia. Ini simbol dia. Bila jumpa simbol macam ni, lebih baik berhenti. Tengok surah Yunus. Muka surat 216. Ayat 68. Surah Yunus, muka surat 216. Okay. Kita tengok muka surat 216. Lepas tu 68. Kalau dalam buku teks ni dia tak ada ayat sambung. Patutnya kita tengok ayat yang sambung dia. Sekarang kita buka Al-Quran. Muka surat 216. Okay, muka surat 216. Okay, ni dia Al-Quran Ustaz. Okay, ni tengok ni. 216. Tengok muka surat 216. Surah Yunus. Surah Yunus ayat 68. Okay, cuba tengok. Kena berhenti Ini maksudnya berhenti lebih baik. Ayatnya macam ni. Qalu ittakhazallahu walada. Qa panjang, 2 harakat. Lu ngata jadi lut. Qalu ittakhazallahu. Za dengan Allah jadi zallah. Walada. Berhenti bukan huwalat. Da dengan alif ni boleh sambung. Baca da. Da alif da. Walada. 2 harakat. Qalu ittakhazallahu walada. Cuba ikut. Qalu takhazallah walada. Kena berhenti. Okay, sambung. Subhanahu huwal ghaniyyu lahu. Ni simbol yang pula. Ni simbol dia sad. Wasal Okay, ni kita tengok ini pula. Maksudnya yang ni kena berhenti. Tu sambungannya tak ni. Subhanahu. Qalu takhazallahu walada. Subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Okay, jadi inilah simbol yang kedua. Yang ni lazim berhenti. Mim maksudnya lazim berhenti. Simbol yang kedua qaf. Waqaf lebih aula. Aula maksudnya lebih baik berhenti. Berhenti di sini. Sebab tu warna merah. Sekarang tengok simbol yang ketiga. Ada 3 titik macam ni 3 titik macam ni maksudnya berhenti pada salah satu. Berhenti pada salah satu. Okay, cuba tengok ayat ni. Ayat ni diambil dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, buka muka surat 2, ayat pun nombor 2 juga. Ayat 2. Muka surat 2, ayat 2. Okay, tengok. Boleh pilih salah satu. Nak berhenti di sini boleh. Nak berhenti di sini boleh. Okay, jadi cara bacaannya macam ni. Zalikal kitabu la raiba fih. Boleh berhenti di sini Okey. Ataupun zalikal kitabu la raib fihi hudal. Okey, sekarang ada lagi ayat di depan ni. Kita tengok ayat dia. Jadi boleh buka Al-Quran. Ni simbol dia. Kita cuba tengok ni ada 3 titik ni Okey, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak berhenti ni Ustaz terus buat berhenti di sini Saat ni sambung di sini. Berhenti di sini Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tu cara yang pertama.
berhenti di sini. Cara yang kedua, berhenti di sini. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Okey, berhenti di sini. Sambung hudal lil muttaqin. Kalau yang pertama tadi, zalikal kitabu la raiba fi raib, berhenti di sini. Fihi hudan. Sambung di sini. Pilih salah satu, nak berhenti di sini, sambung di sini. Nak berhenti di sini, sambung di sini. Okey, boleh? Salah satu saja. Okey, sekarang kamu dah tengok dah kan, nak 3 titik di sini. Pilih salah satu tempat. Nak berhenti di sini, boleh juga. Bula raib. Zalikal kitabu la raib. Berhenti di sini, sambung. Fihi hudal. Okey. Sekarang tengok yang keempat. Simbol yang keempat ataupun tanda yang keempat. Alamat yang keempat. Nak sebut simbol boleh, nak sebut tanda boleh, nak sebut alamat pun boleh. Alamat waqaf. Semua ni alamat waqaf semua ni. Okey, sekarang kamu tengok pula alamat jim ni pula. Jim. Jim ni maksudnya jaiz. Dalam bahasa Arab jaiz. Jaizun. Jaizun. Jaizun ni maksudnya harus. Maksudnya apa? Harus. Harus berhenti atau sambung. Maksud harus ni boleh. Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Kalau siapa nafas pendek, berhenti. Kalau siapa nafas panjang, boleh sambung. Okay. Tidak menjadi kesalahan dalam bacaan. Contoh ayat diambil dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Okay, muka surat 603. Muka surat 603 ayat 3. Surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Yang kita baca iza ja'a nasrullahi wal fath. Okay, sekarang kita baca dahulu. Ni simbolnya jim kecil ni jaiz. Maksudnya jaiz ni kita waqaf ni jaiz ya. Harus berhenti. Berhenti di sini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Boleh berhenti di sini ya. Jim maksudnya jaiz, harus. Harus, boleh. Dalam bahasa Melayu boleh. Boleh berhenti, boleh bersambung. Okay, tengok dalam Quran pula. Ni jim yang tak sihat tadi, yang kita tengok tak sihat tadi, jim kecil ni kan. Maksudnya jaiz, harus berhenti. Ni alamat ataupun tanda ataupun simbol jim ni maksudnya boleh berhenti di sini ataupun nak sambung boleh. Cuba Ustaz berhenti dulu. Tengoklah Ustaz baca secara berhenti dulu sini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, jadi berhenti di sini. Berhenti di sini. Cara yang kedua, kamu nak sambung, boleh sambung. Cara bacaannya macam ni. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Okey, boleh berhenti di sini. Boleh sambung lah, boleh sambung. Jadi bila sambung berhentinya di sini. Tawwaba. Jadi jim ni maksudnya apa? Jaizun. Jaizun maksudnya jaiz, maksudnya harus berhenti. Nak sambung pun boleh. Seterusnya, lam alif maksudnya la. La dalam bahasa Arab ni maksudnya tidak. Macam Ustaz tanya kamu, adakah kamu orang Thailand? Kamu jawab la, tidak. Hal anta Thailandi? Adakah kamu orang Thailand? Hal anta Thailandi? Adakah kamu orang Thailand? Orang Thailand, orang Siam. Jawabnya la. La. La maksud tidak. Ana Malizi, saya orang Malaysia. Tu contohnya la. Maksudnya tidak. Tidak ni maksudnya tidak boleh berhenti. Dilarang berhenti. Contohnya okey, kamu tengok di sini. Surah Al-Hadid. Muka surat dalam Al-Quran, muka surat 511. Bukan 511, 541. Tak silap ni, 541. Ayat 29. Cuba tengok. Tak boleh berhenti sini. Ni simbol dia ni. Ni lam alif ni. Maksudnya la. La tu tidak. Tidak boleh. Okay, ni surah Al-Hadid. Dia dia. Lam alif ni. Tak boleh berhenti ya. Contoh ayat ni macam ni. Tengok dalam buku kamu pun start daripada min, kita ambil sini. Tak boleh berhenti sini lah. Kena sambung tadi wa anna. Bismillahirrahmanirrahim. Min fadlillahi wa annal fadla. Kena sambung. Kena baca teruslah sampai habis. Min fadlillahi wa annal fadla biyadillahi
yu'tihi man yasha. Kena berhenti di sini ya. Nah. Tapi kalau kamu nampak pendek-pendek, kamu kena berhenti, bolehlah berhenti. Tapi kena sambung balik. Min fadlillah. Atau ambil balik. Min fadlillahi wa annal fadl. Nampak pendek, boleh berhenti. Tak, tu ambil balik di sini. Wa annal fadla. Tak larat. Wa annal fadla biyadillah. Ambil lagi nah. Biyadillahi yu'tihi man yasha. Tapi yang ni, kalau orang tanya boleh berhenti tak boleh berhenti, maksudnya la, dilarang berhenti. Sebab apa dilarang berhenti? Sebab bila kamu berhenti, dia memberi maksud yang lain. Dia memberi maksud yang lain. Macam contoh kamu baca tadilah, saya minum susu. Berhenti di sini. Lembu dalam botol. Betul ke? Logik ke lembu duduk dalam botol? Mana logik kan? Lembu mana boleh duduk dalam botol? Kalau saya minum susu lembu dalam botol, logik lah. Susu lembu tu, dia duduk dalam botol. Sebab tu kita baca ni, kita baca terus, jangan berhenti. Tidak, dia memberi maksud yang lain. Nanti orang dengar pun, maksud dia lain. Orang tu tak faham apa yang kita cakap. Dia faham yang lain. Kita faham macam lain, orang pun faham yang macam lain. Tak sama. Sebab tu kita kena belajar cara-cara tanda-tanda wakaf ni, kena tahu simbol-simbol dia. Nak kena berhenti ke, nak kena sambung ke, nak kena pilih salah satu macam ni ke. Kena tahu. Kalau tidak, dia memberi maksud yang lain. Okay, baik, seterusnya. Sad dengan lam alif. Sad ni maksudnya wasal. Wasal ni maksudnya lebih baik meneruskan bacaan. Sambung. Wasal ni sambung. Lam alif ni maksudnya aula. Aula ni maksudnya lebih baik sambung. Lebih baik meneruskan bacaan. Lebih baik meneruskan bacaan. Ini contoh ayat dia. Okey, maksudnya ayat lepas ni kena sambung teruslah. Surah Maryam, kamu tengok dalam surah Maryam, muka surat dalam Al-Quran 307. Buka Al-Quran muka surat 307. Ayat 29. 307 ayat 29. Kita mana? Ni dia surah Maryam, surah Al-Maryam, surah Maryam, M-A-R-M-A, W-A-M-Y, Maryam. Muka surat 307 ayat 29. Surah 307 ayat 29. Okey, yang ni tanda dia. Sad dengan lam alif ni, lam ya ni maksudnya sad ni wasal. Sa ni wasal, lam ya ni maksudnya aula. Lebih baik sambung. Kena sambung ni. Jangan berhenti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung terus ya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man. Sekali lagi. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man. Okey nah. Jadi maksudnya kena wasal, sambung. Lebih baik sambung, jangan berhenti. Kalau baca fa asyarat ilaihi qalu, jadi dia tak elok nah. Jadi dalam simbol ni meminta kita supaya menyambungkan lebih baik bacaannya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man. Tapi dalam buku ni dia tak bagi contoh ayat selepasnya. Jadi kamu kena tengok dalam Al-Quran. Sengaja dia tak tulis bagi habis. Sebab apa? Sebab nak bagi kamu pun berusaha untuk cari Al-Quran. Tengok, kita kena mendalami Al-Quran. Semua ini simbol-simbol ini, semua simbol-simbol ni, simbol berhenti ni ada dalam Al-Quran resam Utsmani. Yang resam apa? Utsmani. Kalau Al-Quran yang dia Al-Quran yang edisi lain mungkin tidak ada tanda bacaan macam ni. Tetapi Al-Quran yang ada di dalam buku teks ini adalah mengikut Al-Quran resam Utsmani. Okey, inilah 6 simbol tanda wakaf yang perlu kita tahu. Tak banyak sangat, sikit saja. Okey, jadi saya harap kamu semua ingat. Sekarang kita buka muka surat 40 pula, uji bacaan rakan. Okey, kalau macam tanda macam ni nak kena macam mana? Yang ni kena sambung. Sambung lebih baik. Sambung lebih baik. Yang ni pun sambung. Sambung lebih baik. Cara bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
minhu isnata asyrata aina. Kalau nafas pendek berhenti dekat ni. Sambung lagi. Asyrata minhus, sambung balik minhus. Minhus isnata asyrata ainan qad alima kullu unasim masyrabahum. Yang ni kena sambung. Tak apa, baca nanti. Yang perlu kita tahu kena sambung. Lam ni maksudnya wasal aula. Wasal aula. Sambung lebih baik. Sambung lebih baik. Sekarang tengok yang bawah pula. Okay, ni sambung lebih baik meneruskan bacaan. Yang kedua pula. Zalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Okay, jadi kena sambung. Ni pun sambung. Yang ni sambung. Yang kedua pun sambung lebih baik. Kalau nafas pendek bolehlah berhenti, tapi kena ambil balik ayat yang sebelumnya. Seterusnya, tanda 3 titik macam ni. Nak buat macam mana? Kita pilih salah satu tempat kita nak berhenti. Yang ni ada tanda jim, kita berhenti. Harus berhenti. Ada tanda jim, harus berhenti. Ni kita pilih salah satu tempat. Sekarang kita berhenti di sini dulu. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Okey, sambung terus. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Ataupun kita berhenti di sini. Yang kedua, kita berhenti di sini pun boleh juga. Jadi kita sambung di sini. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Berhenti sini sanah lah. Nun dengan ha jinnah. Yatihuna fil ard. Berhenti di sini. Seterusnya. Banga'a ba'dhuhum. Angawa di au liya'u ba'. Okey, baik. Jim. Ada tanda jim. Maksud apa? Jim jaiz. Jaiz ni maksudnya harus berhenti. Jaiz maksudnya harus berhenti. Berhenti di sini boleh. Ba'. Dengan bunyi ba'. Banga'a ba'. Tak boleh. Dia kena banga'a. Dengan sikit-sikit huruf dha di belakang. Ba'dhuhum awliya'u ba'. Nanti kat ni. Lepas tu sambung sini ya. Wa man yatawallahum minkum. Sambung terus sampai habislah ayat dia. Seterusnya ada tanda jim di sini, maksudnya harus berhenti di sini. Okey. Kita berhenti di sini. Fi dengan ha jadi fi. Panjang sebab ada huruf ya di sini. Panjang. Wa minal an'ami. Ustaz berhentilah. Nak bagi kamu baca. Azwajai. Yazra'ukum. Fi. U ni pendek je lah. Wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fih. Sambung lagi. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Okey, soalam ni maksudnya wasal aula. Wasal maksudnya sambung. Sa' ni maksudnya wasal. Sa' ni wasal. Sol ni. Lam ya ni maksudnya aula. Aula maksudnya lebih baik sambung. Okay, kena sambung lebih baik. Okay, jadi sekian saja kelas hari ini. Ustaz harap kamu faham apa yang telah dipelajari pada pagi ini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok berulang-ulang kali video Ustaz. Ya, murid-murid. Okey, seterusnya kamu buat sendiri muka surat 39. Boleh tak murid-murid? Senang saja muka surat 39. Kamu boleh minta bantuan daripada kakak, abang ataupun ibu dan ayah kamu. Ataupun kalau ada tok, orang awan pun boleh minta. Jawapannya ada dah dalam buku teks ni. Cuma kamu kena tengok saja. Ustaz tak mau bagi tahu jawapan sebab apa? Sebab Ustaz nak kamu belajar sendiri pula. Ni jawapan dia. Ni jawapannya ni. Sini tengok. Yang ni. Nak tengok yang ni.
Yang di sini. Lazim berhenti. Yang mana hukum dia? Yang mana simbol dia? Yang ni kan yang ni? Lazim berhenti. Ni huruf mim. Mim lazim berhenti. Ni lah jawapan dia. Ustaz beritahu satu je jawapan. Yang lain minta kamu buat sendiri. Sekian dulu kelas daripada Ustaz. Yang mana yang baik daripada Allah dan yang mana yang tersilap itu adalah daripada kesilapan Ustaz. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.